yang wajib dan yang harus dan yang mustahil, serta sunyi daripada huruf. Allah Ta'ala ya tidak bercakap tidak pakai huruf macam makhluk. Kalau kita pakai huruf, pakai suara dan lain-lain. Kalau kita lihatkan itu macam-macam orang bercakap, alat-alatnya yang digunakan, pakai telefon, pakai apa. Yang terdapat pada segala sifat berkata-kata yang baru, dan dia takluk dengan segala perkara yang tersebut, iaitu seperti sifat ilmu. Tetapi takluk ilmu itu adalah takluk terbuka. Tugasnya terbuka. Apa nak terbuka ya? Inkishaf. Dan takluk berkata-kata pula adalah takluk menunjukkan, disebut dalalah. Ada satu sebutan lain, dilalah, boleh. Dal dia boleh di boleh ke bawah. Takut salah sebut. Kalau dalalah kan dalalah sesat. Kalau didalah dalil menunjuk. Kalau Ustaz Mahathir bijak katanya, takut orang Melayu kalau katanya sebutnya takluk dalalah, takluk sesat. Tapi sebut dilalah, takluk yang memberi pertunjuk. Yang mudah. Sebut dilalah boleh, dalalah boleh. Dan takluk berkata-kata itu bila dinisbahkan, bila dibandingkan kepada bukan suruhan dan tegahan adalah takluk meluluskan ketika sedia kala. Apa namanya takluk ya? Takluk tanjizi qadim. Apa dinisbah tu? Dibanding. Dibandingkan kepada bukan suruhan dan tegahan. Takluk apa nama? Takluk meluluskan, tugas meluluskan ketika sedia kala. Dalam takluk tanjizi qadim. Apabila dinisbahkan kepada suruhan dan tegahan, jika ia tidak disyaratkan pada keduanya, ada yang suruh, ada yang disuruh dan ditegah, maka samalah artinya dengan meluluskan ketika sedia kala tanjizi qadim. Dan jika disyaratkan pada keduanya, nasya takluk berkata-kata itu pada keduanya adalah takluk patut ketika sedia kala. Takluk suluhi bukan suluhi qadim. Sebelum adanya yang disuruh dan ditegah. Takluk meluluskan ketika baru dinamakan takluk tanjizi hadis, seperti selepas adanya yang disuruh dan ditegah. Mustahil lawannya, iaitu clue, ada huruf, ada suara dan seumpamanya pada kata-kata yang qadim. Di situ kita ingat, di masa akan datang kelak Allah Ta'ala menciptakan hambanya dapat berkata dalam tubuh kita tu, yang tubuh kita tu, kuku kita, bulu roma kita, rambut kita, kulit kita, tulang kita, urat kita, semua ya jadi saksi kalau kita melakukan yang baik. Apa yang kerja bagus-bagus kita jadi saksi. Demikian juga kalau digunakan untuk kerja yang jahat, kerja mencuri, kerja merompak, kerja melakukan jenayah, kerja melakukan penzinahan, zina apa ini, semuanya akan jadi saksi ketika mulut kita dibungkam oleh Allah Ta'ala. Mulut kita dikunci, tak dapat berdalih. Kuku bercakap, kulit bercakap, urat bercakap, bulu roma bercakap, daging bercakap, tulang bercakap, semua bercakap. Jadi saksi. Al-Quran menjelaskan. Di sia tanda Allah Ta'ala ya bercakap-cakap. Allah Ta'ala mencipta kita. Si perlu Tuhan pun bercakap. Anggota kita pun bercakap. Rumput bercakap, batu bercakap, kayu bercakap, haiwan bercakap, makhluk bercakap untuk memberitahu
menyatakan sesuatu yang baik atau yang buruk kepada Allah Ta'ala penciptanya. Ada. Jadi kita tidak bingung. Kalau biasanya bercakap tu Tuhan bercakap dengan yang besar tu berdialog, bukan macam yang maksudnya. Si perlu. Dengan ada anggota kita bercakap, sudah cukup memadai untuk jadi saksi bahawa kita yang menjadi seorang penjahat atau menjadi seorang yang baik. Macam yang kecil kan. Macam ada keluarga Sayyidatina Zulaiha. Waktunya gila dengan Nabi Yusuf. Ditutup pintu dari dalam. Jadi ayat tadi, kena Nabi Yusuf tu diajak melakukan perkara yang sumbang, Nabi Yusuf nak mau. Kenanya Nabi, Rasul. Makanya memulakan, ialah berkepung dalam rumah, dalam istana. Berkepung. Sempatnya nangkap baju Nabi Yusuf tu, kerana kuat ialah tarik Nabi Yusuf, bajunya terkoyak di belakang. Oleh kerana susah nak keluar, kena pintu yang terkunci. Suami jadang mak nak kunci, buka dari luar. Kebetulan waktu Nabi Yusuf sedang dikejar oleh isterinya, isteri si Aziz, pembesar Mesir. Lalu tersempak dengan suaminya datang, lalu berhenti. Lalu si Zahra tu mengambil kesempatan mengeluarkan kata, udah je nya ngepong, nya lalu untuk menegakkan benang basahnya, nya kena kepong Nabi Yusuf. Di fitnah. Lalu ada budak kecil dan buayan keluarga mereka dalam istana Madah tolong lihat di mana koyaknya baju. Kalau koyak baju tu di belakang Siti Zulaiha, benarlah Yusuf mengejar Zulaiha. Dia lihat belakang Nabi Yusuf yang koyak. Tapi oleh kerana tadi Siti Zulaiha isteri seorang pembesar, dipitnahlah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf naimah, walaupun dipitnah, dia lebih suka dipenjara daripadanya dia melakukan kejahatan. Dialah masuk penjara. Ialah ceritanya. Macam dah bercakap tadi, dia kecil bercakap. Beritahu sepatutnya tak dah bercakap, jadi pandai bercakap. Satu, kedua, Allah Ta'ala letakkan istilah baru tu. Istilah baru tu aura. Aura. Waktunya kejar, ada Allah Ta'ala letakkan wajah Nabi Yaqub. Kadang kata dalam Quran malah Nabi Yusuf hampir terpengaruh. Kena Zulaiha juga tidak calang cantiknya. Cantik juga Siti Zulaiha kan. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan wajah Nabi Yaqub. Waktunya kena kejar. Lalu terpada matinya. Tidak mau menyahut kehendak Siti Zulaiha untuk melakukan kejahatan. Kalau hendaknya sudah terpengaruh, dia nama aura. Baiklah aura atau dijaga. Kalau kita jaga maruah, insya-Allah Tuhan akan memudahkan aura untuk kita. Coba kita khawatirkan aura tu. Kalau ada orang pandai di belakang kita, kalau kita depan, kita macam kita imam, kita hari takut nantungnya dia gentar macam-macam. Pada awalnya bukannya menganok kita. Tak apa-apa. Aura lah namanya. Macam aura Nabi Muhammad. Seorang pedagang dari Yaman. Nampak barang permata mahal. Datang siapa nama Abu Lahab, lalu dicurinya. Barang mahal, timbaknya ke rumah. Jadi untuk bingung macam ni nak minta tolong. Lalu ngagak Nabi. Ya Rasulullah, tolong barang aku, katanya dilari oleh Abu Lahab. Bantu aku. Nabi ni pada takut dengan orang. Datang ke rumah lalu yang ketuk pintu. Katanya ada seorang pedagang dari Yaman, barangnya kamu ambil, terus balik. Ada malaikat dua orang dicipta Tuhan macam singa. Aura Nabi. Baik. Padahalnya bukan main jahat dengan Nabi Muhammad ya. Jangan baik.
Lalunya ngemas orang, buat pulang. Padahalnya lah paling jahat dengan Imam Ahmad, ngulur tutur kasar-kasar. Ada sahabat tanya, apa kena kita macam yang murid bang tadi? Hai, 2 ekor singa belakang macam nak nerkam aku. Kata ya lah aku gompah kapah kata murid pulang. Apa nama? Wibawa Nabi. Kerana Nabi kan wibawa yang tinggi. Itulah katanya. Baik, kita baca atas sekali. Dalil Allah Ta'ala berkata, firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya apa? Dan Allah berkata-kata dengan perkataan terhadap Nabi Musa, iaitu dengan cara Allah menghilangkan penutup. Apa yang makna Allah? Muka hijab. Menghilangkan penutup daripada Nabi Musa dan memperdengarkan kepadanya kata-katanya yang kadim. Hanya Nabi Musa ia tahu apa yang dikata oleh Tuhan. Yang tidak menggunakan huruf dan tidak menggunakan suara. Itu ingat. Bukan dengan makna Allah Ta'ala memulakan kata-kata, kemudian dia diam. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Allah Ta'ala, apa sentiasa? Cuba kita lihat, berapa bilion makhluk Tuhan yang perlu Nabi tahu. Tutur rumput lain, tutur unggas lain, tutur ikan-ikan dalam lautan lain, tutur haiwan lain, tutur manusia lain, tutur jin lain, tutur macam-macam je Tuhan tidak berhenti berkata-kata. Tapi bagaimana cara berkata-kata? Dia tidak pakai huruf dan tidak pakai suara. Sehingga kita ni beritahu, kalau kita ingin nak berkata-kata dengan Tuhan, jangan berhenti baca Quran. Lepas subuh baca, lepas zuhur baca, lepas isyak baca, lepas asar baca, lepas maghrib isyak baca. Bermakna kita ya seolah-olah kita berkata dengan Allah. Sehingga Nabi beritahu, orang yang baca Quran ya seolah-olahnya berkata dengan Allah. Walaupun kita sih tahu bahasa Quran dia, namun kita dianggap sebagai orang yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan berhenti baca Quran. Quran yang merupakan kalam Allah. Apalagi orang yang tahu. Asyik ingat. Itu yang indah kala. InsyaAllah. Cukup ingat ya. Cukup jadi. Ingat ya. Yang ke-25 tu, tajuknya sifat-sifat Allah itu ada 4 bagian. Itu ya, saya ingat ya. Kalau sudah datang lagi nanti lah. Tugas jadi kucing aja kah? Oh, kan jalan tu nak